teknik of integration. Okay, integration. So ingat kita ada 3 kaedah. Yang pertama substitution. Ini kita dah bincang dengan soalan nombor 5 tu, kita dah bincang substitution method. Yang kedua hari ni kita akan bincang integration by part. Kemudian yang terakhir adalah partial fraction. Ini beberapa kaedah kita akan gunakan untuk kita nak buat integration. Sebab tak semua soalan kita boleh integrate terus. Okay? Kalau macam soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu kita boleh integrate terus. Tapi kalau kita jumpa soalan macam soalan nombor 5 tu kan. Contoh soalan nombor 5. Kalau kita tengok soalan nombor 5A tu, sebelum ni kita dah bincang soalan 5A, kita tengok ada bentuk fraction. Jadi kalau jumpa soalan yang macam ni, kita tak boleh integrate atas terus, kemudian integrate yang di bawah terus, tak boleh. Okay? Jadi bila tak boleh macam ni, maka kita akan gunakan salah satu kaedah. Sebab nak integrate terus tak boleh. Okay? Jadi jangan kita nampak je function terus kita integrate. Dia tak boleh bentuk bahagi, tak boleh. Dia tak boleh bentuk darab. Katakan kita jumpa soalan, kita nak integrate x kuasa 2 dalam kurungan 3x kuasa 3 tambah 5 kuasa 6. Contoh. Yang ni pun sama juga. Yang ni pun kita tak boleh integrate. Tak boleh integrate x kuasa 2. Tak boleh integrate yang ni. Sebab ni adalah darab. Dua fungsi tu darab. Bila darab tak boleh integrate. Sama juga kalau untuk bahagi pun tak boleh integrate. Jadi kalau kita jumpa yang macam ni, maka kita akan gunakan salah satu kaedah ni. Okay? Jadi yang nombor 5 tu kita dah bincang lah. Kita nak tengok sekarang kalau kita jumpa soalan nombor 6. Okay, kita nak guna kaedah yang baru ni. Kita nak integrate by using integration by part. Okay? Integration by part. Integration by part ni dia ada formula dia. Ini sepatutnya kamu belajar dalam kuliah dulu ni. Ni kamu boleh rujuk pada nota kuliah. Dia ada formula dia. Maksudnya kita akan start dengan U dV sama dengan UV minus integration V du. Maksud dia, bila kita jumpa soalan, kita kena kenal pasti U yang mana, dV yang mana. Okay? Jadi, untuk nak pilih U, dia tak sama dengan cara kita pilih kalau nak guna substitution method. Kalau nak guna substitution method, macam soalan nombor 5 tu, nak pilih U, kita ada 3 kaedah kan? Ada 3 cara kita nak pilih U. Yang pertama, kalau macam ni kan, kalau ada kuasa yang paling tinggi, maka yang pertama kita akan pilih kuasa yang paling tinggi. Ini kalau kita nak pilih U dengan menggunakan substitution method. Kemudian cara yang kedua, kalau katakan degree dia sama, ini katakan ini kuasa 4, ini kuasa 4, maka cara nak pilih U, pilih mana yang paling panjang. Kan? Ingat tak masa kita buat nombor 5 tu. Kemudian cara yang ketiga nak pilih U, kalau dalam soalan tu ada ln, U tu mesti ln. Yang 3 kaedah ni, ini kalau kita gunakan substitution method. Tapi kalau kita gunakan kaedah yang kedua, integration by part, kita masih pilih U juga. Tetapi dengan cara lain. Pilih U ni berdasarkan peraturan Lopet. Peraturan ini dia bukan kaedah. Kalau kamu cari dalam buku, kaedah ni tak ada. Ini cuma panduan je ni. Maksudnya kalau kita nak pilih U, kita mesti berdasarkan peraturan Lopet ni. Panduan Lopet ni. Maksudnya kalau soalan tu dia ada ln, maka kita akan pilih ln dulu. Kemudian baru polinomial. Ini polinomial. Yang ni eksponen. Yang ni trigonometri. Okay, contoh. Okay, katakan saya ada soalan X ln X. Contoh. Okay. Maka cara kita nak pilih U. Nak pilih U tu adalah, kita tengok sini. Sini adalah polinomial. Kan? Kalau bentuk-bentuk yang macam ni, ini dia panggil polinomial.
Yang ni pun sama ni. Ini polinomial. Ini pun dipanggil polinomial. Setiap yang bentuk X kuasa berapa, itu dipanggil polinomial. Yang ini dia panggil keturunan log. Kan? Jadi kalau kita nak pilih U, berdasarkan panduan Lopet ni, kalau jumpa log, maka U tu mesti log. Maka U tu adalah ln X. Okay, contoh lain. Contoh lain. Katakan kita ada soalan X kuasa 2 dengan eksponen. Kan? So, kita nak pilih U yang mana satu? Kita nak pilih U yang mana satu? Ya, kita mesti pilih kalau ikut peraturan. Kalau ikut peraturan ni mana dulu? Polinomial dulu ke eksponen dulu? Polinomial. Macam ni kan, kita ada dua pilihan. Polinomial dengan eksponen. Kalau ikut peraturan Lopet, U tu mesti kita ambil polinomial dulu. Maka U tu mesti ambil X kuasa 2. Okey. Yang ketiga, contoh lain. Katakan saya ada eksponen dengan cos. Okey, ini adalah eksponen. Yang ini adalah fungsi trigonometri. Maka U tu kita nak ambil yang mana? Eksponen. Sebab kalau ikut peraturan ni jumpa eksponen dulu, baru trigonometri. Maka U tu mesti eksponen. Okey. So ingat Lopet ni dia bukan kaedah. Ini hanya sekadar panduan untuk pilih U. Sekadar panduan dia. Nama kaedah tu adalah integration by part. Nama kaedah tu. Nama kaedah tu adalah integration by part. Cuma dalam integration by part ni kita start dengan nak pilih U yang mana satu. Maka gunakan panduan Lopet. Jadi jangan namakan kaedah tu adalah Lopet. Lopet method. Salah. Okey, dalam buku pun tak ada. Lopet method ni tak ada. Okay. Ini kita create supaya kamu senang ingat macam mana nak pilih U. Boleh setakat ni? Boleh. Okey, kita tengok contoh soalan lah. Kita ambil soalan yang pertama, soalan 6A tu. Kita nak integrate X and exponent X. Okey, katakan kita tak tahu ni. Kita cuba, boleh tak kita integrate terus? Kalau saya nak integrate terus, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab kita ada dua fungsi dan dua fungsi ni digabungkan dengan cara darab. Macam saya sebut tadi lah. Ada integration yang kita tak boleh integrate terus. Antaranya kalau dua fungsi dipisahkan dengan darab ataupun dua fungsi dipisahkan dengan bahagi pun tak boleh. Kalau dipisahkan dengan tambah atau tolak, itu kita boleh buat integration terus. Okey. Jadi memang tak ada cara lain. Okey. Tapi biasa dalam exam ni dia akan bagi tahu by using integration by part. Okey, untuk integration by part kita mesti start dengan U. Okey, sekarang ni U ni kita refer pada Lopet, peraturan Lopet. U ni kita nak ambil yang mana? X. Kita ada polinomial, kita ada eksponen. So, polinomial dulu. Maka U tu mesti X. Okey. Kalau ikutkan formula, integration by part ni, kita kena ada U dV. Sama dengan UV tolak V du. Okey, maknanya kita akan start dengan, ni saya buat sikit ni. Okey, tadi kita dah pilih U sebagai X. Okey, sekarang ini kita dah pilih U sebagai X, maka yang baki ni mesti kita gunakan sebagai dV. Sebab masa kita nak start integration by part ni, yang pertama kena ada U, yang kedua kena ada dV. Okey, jadi sekarang ni bila yang ni U, maka yang baki ni adalah dV. Itu step yang pertama. Boleh setakat ni? Okey tak? Boleh. Okey, kemudian cara kita nak buat, yang sebelah kiri ni kita guna cara differentiate. Differentiate U respect to X. Dapat apa? Sama dengan? X. 1 dx. Kan? 1 dx. Kalau ikut cara biasa, du over dx.
Tapi kalau kita nak buat integration, dx tu jangan biarkan dia di bawah. Kita letakkan di sebelah kanan. Okey, untuk yang kanan ni pula, kita buat integration. Ingat sebelah kiri differentiate, sebelah kanan integrate. Integrate dengan differentiation, dia apa jadi? Dia akan dapat apa? Kalau integration dengan D, kita akan dapat? Hilanglah kan? V. Sama dengan soalan exercise tu. Soalan exercise, integrate D theta. Hilanglah integration dengan differentiation, tinggallah theta kan? Ini kalau kita integrate eksponen apa? Eksponen X. Ya, over 1. Sepatutnya kan? Over 1. Tambah C sepatutnya. Kita biar dulu. Ya, tambah C ni kemudian. Okey, kemudian sekarang ni kita salin balik soalan. Salin balik soalan kita adalah X eksponen X dx sama dengan, kalau kita ikutkan formula, kita ganti U. U adalah X. V adalah ni. Kan? Kalau kita ikut formula lah. V adalah eksponen X. Du adalah dx. Maksud dia berpandukan yang dua maklumat ni. Kita gunakan, gantikan ke dalam formula. Dalam formula ni. So dapatlah ni. Ataupun kalau katakan kamu tak nak hafal formula ni, kita buat dengan cara darab silang. Darab silang. Lepas tu kamu darab ke kiri pula. Maksud dia UV adalah X darab eksponen X. Kemudian dan ke kiri kan. Ke kiri tu maksud dia tolak, letak integration. Ambil yang ni dulu, gabungkan dengan ni. So dapat ni. Kalau tak nak hafal formula. Terus kita darab silang. Kemudian tolak dengan ke kiri. Ke kiri tapi jangan lupa simbol integration. Eksponen X dx. So kita ada dua pilihan, sama ada nak bergantung pada formula ni ataupun kita buat macam ni je. Okey, yang ni kita teruskan. Okey, yang ini boleh tak kita integrate terus? Yang ni. Dia satu sebutan je. Boleh tak kita integrate terus? Boleh. Kalau boleh, apa jawapan dia? Eksponen X. Ya, betul. Maka inilah jawapan akhir kita. Tutupkan dengan tambah C. Ini adalah contoh kaedah integration by part. Okey, setakat ni ada apa nak tanya tak? Boleh? Okey tak ni? Okey, kita tengok soalan B lah. Satu lagi contoh. Okey, soalan B. Itu apa benda tu sibuk sangat? Okey, kita tengok katakan kita tak perasan, kita nak, boleh tak kita integrate terus? Boleh tak kita integrate terus? Tak boleh, sebab kita ada dua fungsi. Ni polinomial. Ni adalah eksponen. Dua fungsi. Tapi dipisahkan dengan darab. Bila dua fungsi digabungkan dengan cara darab, kita tak boleh integrate terus. So jangan cuba nak integrate terus. Kecuali kalau eksponen tak ada, baru kita boleh integrate. Ataupun dipisahkan dengan tanda tambah. Kalau tanda tambah boleh. Ataupun tolak. Kalau darab tak boleh. Kalau bahagi pun tak boleh. Jadi antara kaedahnya dalam soalan ini dah diminta, dia suruh gunakan integration by part. Okay. Jadi kita tulis formula dulu. Integration by part ni formula dia adalah U dV equals to UV. Kita ni kalau nak senang ingat formula, tulis. Setiap kali jawab soalan, tulis formula. Dan U ni bergantung kepada peraturan Lopez. Panduan dia. Okay. Kalau untuk dekat sini, U kita nak pilih yang mana? Polinomial. Polinomial. Sebab P dulu, baru eksponen. Jadi untuk soalan ni, kita mesti pilih U tu mesti 2 tolak X. Ni kita dah pilih U, maka baki dia adalah dV. Eksponen X dx. Okay, kemudian kita akan differentiate. Sebelah kiri differentiate.
1 dx. Sebelah kanan ni kita buat integration. Integrate ni dapat V hilang. Yang ini akan dapat apa? Exponent X. over 1 kan? Over 1. Okey, kemudian bila dah siap ni, step yang pertama, step yang kedua gantilah dalam formula. Okey, sama ada nak bergantung pada formula ataupun cikgunya kamu ni lah. Salin balik soalan 2 minus x exponent x dx. Okey, kita gunakan formula u adalah 2 minus x. Kemudian v kita adalah exponent x. Ataupun tak nak bergantung pada formula, saya darat silang je. Darat silang je. Kemudian kita darat silang juga tapi ke kiri pula. Kalau ke kiri tu tolak lah. Jangan lupa simbol integration. Ambil exponent x dan ambil negatif dx. Okey, kita simplify yang ni. Ni kekal. Ni akan jadi tambah. Exponent x. Boleh tak kita integrate terus ni? Boleh ke tak boleh? Boleh, yes. Maka jawapan dia adalah exponent x. Tutup dengan C. Bila kita dah siap, tutupkan dengan C. Sebenarnya kalau nak buat integration ni memang ada tambah C. Tapi kita buat yang terakhir je. Okay? Masa step ni tak payah tambah C. Okey. Bila jumpa soalan ln, kalau boleh jangan kita integrate, guna properties dulu. Maksud dia kita boleh turunkan kuasa. Ingat bila jumpa soalan ln, kalau nampak kuasa turunkan dulu. Okey. Jadi kita akan buat daripada sinilah. Okey, sekarang ni boleh tak kita integrate terus? Boleh ke tak boleh? Boleh tak saya integrate terus yang ni? Kemudian integrate ni. Tak boleh kan? Sebab dia dua fungsi. Dua fungsi digabungkan dengan cara darab. Mana boleh? Okay. Jadi antara kaedah kita gunakan integration by part. So saya tulis balik. Kalau nak buat integration by part, formula dia adalah u dv. Ini permulaan ni saya sentiasa tulis formula supaya senang ingat. Kalau kamu dah mahir tak payahlah tulis ni. Okey, kemudian ingat u ni cara nak pilih bergantung kepada panduan Lopat. Okey, kalau ikut sini kita nak pilih u sebagai apa? Kita nak sebab kita jumpa log dulu. Kita jumpa log dulu. Maka u tu mesti guna ln. Bila yang ni dah jadi ln, dah jadi u, maka baki dia adalah dv. 2x dx. Okey, sebelah kiri differentiate. Sebelah kanan integrate. Sebelah kanan ni integrate. Dapat apa ni integrate ni? Sama dengan apa? Integrate 2x dapat apa? Sudah. X kuasa 2. X kuasa 2 kan. Sepatutnya kita dapat 2x kuasa 2 per 2. Sepatutnya lah. Tapi 2 ni boleh cancel. Dapat x kuasa 2. Sepatutnya ada tambah C. Tapi kita buat kemudian. Okey, kemudian kita teruskan. Kita salin balik soalan. X ln 2x ln. Ataupun kita ambil pada soalan ni tadi. Kita ambil punca soalan. Punca soalan x ln x kuasa 2 dx. Sama dengan, kalau ikutkan formula, u darat v. Ataupun kalau tak nak ikut formula, darat silang je. Darat silang. So, dapatlah ln x darab x kuasa 2. Kemudian, kita ambil yang ke kiri pula. Kiri tolak. Mesti ada integration. Ni gabungkan dengan ni. 1 per x dx. Betul. Kemudian, yang ini jangan silap. Jangan ambil ln x kuasa 3. Sebab dia ni berada di luar. So, kalau nak selamat, letak di depan. Ini tolak. Ni kalau kita simplify ni dapat apa ni?
Ya, betul. X. Okey, untuk yang ni boleh tak kita integrate terus? Boleh. Boleh. So, dapat apa ni? Dapat apa? X kuasa 2 bagi Ya, ini adalah yang terakhir. Taklah si. Kita jumpa ln X over X to the power 4. Okey, ini sama juga saya nak gunakan integration by part. U dV sama dengan UV V du. So dalam exam tak boleh tulis ni. Ni sebab saya nak bagi supaya kita terbiasa dengan formula ni. Kemudian ingat U ni pilih dengan cara rujuk panduan Lopez. Okey, sekarang ni kita ada atas log. Yang bawah adalah polinomial. Jadi U nak pilih yang mana ni? ln X. Ya, sebab ln X. jumpa log dulu. So ln X. Kemudian yang baki dia dV. Ini kita dah ambil, maka yang tinggal 1 per X kuasa 4 dx. Okey. Ataupun saya boleh tukar kepada dV ni adalah X kuasa negatif 4. Sebab ingat, bila nak buat integration, pastikan tukar dalam bentuk X kuasa berapa. Sebelah kiri kita differentiate. Sebelah kiri differentiate dapat du sama dengan differentiate ln 1 over X. Yang ini kita integrate. So dapatlah V sama dengan apa? X kuasa negatif 3. Ingat kuasa bertambah 1. Sepatutnya tambah 1 lah. Tambah C lah. Okey. Kemudian kita salin balik soalan. Ln X per X kuasa 4 dx. Sama dengan. Okey. Sama ada nak gunakan formula ni. Ataupun kalau tak nak, darab silang je. So ln X darab silang dengan ni. Ni sebenarnya saya boleh permudah ni. Ni darab dengan negatif 1 per 3 X kuasa 3. Kalau saya ubah cara penulisan. Sama kan? Kemudian tolak. Tolak ni sebab kita ambil yang ni pula. Tapi ke kiri. Integrate. Ni pun saya ubah ni negatif 1 per 3. X kuasa negatif 3. Ini saya kekalkan ni sebab saya nak integrate. Kan? Darab dengan 1 per X dx. Okey, macam itulah. Okey, kemudian yang ni negatif 1 per 3. Ni letak depan je ni. Ini dah tak ada apa dah ni. Okey, tolak-tolak tambah. Okey, apa jadi ni kalau saya gabungkan? Kalau saya gabungkan X kuasa negatif 3 dengan X. Dia akan, kalau bahagi kuasa akan jadi apa? Tolak ke tambah yang bawah? Kalau bahagi? Tolak. Jadi, tolak 3, tolak 1. Maka X kuasa berapa? Negatif 4. Ya, betul. Boleh tak kita integrate ni? Integrate terus, boleh? Boleh. Boleh, Malaysia boleh. Mesti boleh. Kan? Jadi, 1 per 3 ni tak terlibat. Kuasa akan bertambah 1. Bagi kuasa yang baru. Tambah C. Dah, settle. Kemudian susun balik soalan, jawapan. Ln X tambah tolak 1 per 9. Ini cuma kita permudahkan jawapan. Okey, sampai situ je untuk partial fraction. Kita tengok gabungan polinomial dan trigonometri. Boleh tak kita integrate terus ni? Boleh ke tak boleh? Tak. Tak boleh, sebab dua fungsi digabungkan dengan cara darab.
Okay, jadi U ni ingat, U ni kita refer pada panduan Low-PAD. Okey, kalau berdasarkan Low-PAD ni, U ni nak ambil yang mana? X. Polynomial. Ya, polynomial. Sebab trigonometri yang last. So, baki dia adalah dv x dx. Settle. Sebelah kiri differentiate. Sebelah kiri. Sebelah kanan integrate. Kalau tak nampak, saya tulis ni integrate. Kalau dah main tak payah tulis ni simbol integration ni. So dapat apa ni? Integrate sin dapat apa? Cos. Negative cos. Yeah, negative cos. Patutnya tambah C lah. Okey, kemudian kita dah terus jawab soalan x sin x dx. Okey, kalau tak nak bergantung pada formula, darab silang. Okey, kita darab silang sini dulu. So, x darab dengan negative cos. Kemudian ke kiri pula. Kiri ni tolak, ada integration. Ambil ni, negative cos. Darab dengan dx. Okey. Ini kalau kita susun balik. Okey, sampai di sini. Boleh tak kita integrate terus? Boleh ke tak boleh? Integrate cos boleh? Boleh. Berapa jawapannya? Integrate cos. Sin. Ya, betul. Sin x. Maka itulah jawapannya. Kita dah belajar substitution method, integration by part. Kemudian kita nak belajar teknik yang ketiga pula. Partial fraction. Partial fraction. Ini soalan nombor 7 pula. Okay. Maka kita kena ingat. Kalau kita integrate, katakan saya ada 1 per 2x tambah 3. Kalau kita integrate dapat apa ni? Kalau kita integrate. Dia mesti dapat apa? Ya, betul. Tetapi, betul tak jawapan ni? Dia mesti ada per. Per apa? Bagi 2. Tambah C. Kita akan dapat ln sebab dia ada x 1 per x kuasa 1. Katakan saya ubah soalan ni. 1 per x 2x kuasa 3. Boleh tak dapat ln? Boleh ke tak boleh? Kalau katakan ni ke x kuasa 3. Boleh tak? Hello? Tak. Tak boleh kan? Ingat, cuma untuk kuasa 1 je. Boleh dapat ln. Okay? Nanti bila kita buat partial fraction, biasanya kita akan dapat jawapan ln. Okey, kemudian kita kena ingat balik partial fraction masa kita belajar SEM 1. Okey, contoh dia. Okey, katakan saya ada bentuk, ini contoh je ni. Katakan x per x tolak 1 dengan x tambah 3. Bagaimana kita nak pecah ni? A over x tolak 1. Ya. Kemudian yang kedua b over plus b over x tolak 1. Okey. So ingat tu SEM 1 tu kita akan guna balik. Okey, kemudian nanti mungkin kita akan jumpa, mungkin saya akan bagi contoh ni. X tolak 1. Kemudian X tambah 3. Ada pula kuasa 2. Bagaimana cara kita nak pecahkan ni? A over X tolak 1. Kemudian tambah dengan B over X tambah 3. Tapi kita akan ulang kan? Ini kalau dah lupa, tengok balik nota SEM 1. Okey. Ataupun nanti kamu cari dekat YouTube tu. SEM 1 punya nota tu masih ada lagi. Saya letak kat YouTube tu. Kalau dah lupa, tengok balik.
Ada. Ada okey. Tu apa benda tu belakang tu? Okey. Kita tengok satu contoh. Okey, katakan kita ambil contoh 7A lah. Okey, soalan 7A. Kita nak integrate 3 over x squared minus 4. Okey, kita tengok soalan ni. Boleh tak kita integrate terus? Dia bentuk pecahan. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh integrate 3. Tak boleh integrate x kuasa 2 tolak 4. Tak boleh. Sebab dua fungsi ni dipisahkan dengan cara bahagi. Dia sama ada bahagi ke, darab ke. Dia tak boleh integrate terus. Jadi, kita kena ubah sikit lah bentuk ni. Ni sebenarnya kalau kita perasan, bawah ni sebenarnya boleh faktor. Kan? Kalau kita perasan, ni bawah ni boleh faktor. Bila kita nampak macam ni, maka kita terpaksa buat dalam bentuk partial fraction dulu. Sebab nak integrate daripada sini pun tak boleh juga. Kan? Jadi kita pasal lah kita buat partial fraction. Biasa soalan dia akan arahkan kita guna partial fraction. So kita pecah lah ikut yang nota yang tadi. X tolak 2. X tambah 2. Maksud dia yang ni semua proses masa sem 1. Kena buat lagi. Okey, so step yang pertama hilangkan denominator. Kalau nak senang cross multiply. Kalau dah lupa tengok dekat YouTube, saya dah letakkan nota yang sem 1 ni ada lagi. Okey, dua nilai tak tahu, maka ambil lah dua nilai. Kalau nak senang, dua nilai tu bergantung kepada yang bawah ni lah. Okey, kita ambil nilai 2, 1. Satu lagi nilai negatif 2. Okey. Ganti kiri tak ada perubahan. Ganti kanan dapat 4A. Yang ni habis. Maka di sini kita dapat jawapan A itu sama dengan 3/4. Ganti dengan negatif 2, sebelah kiri kekal tak berubah. Ini akan jadi kosong, ini akan jadi negatif 4. Maka B itu adalah negatif 3/4. Okey. Jadi sekarang ni kita punya ni kita dah boleh ubah. Kita masukkan balik ini dapat 3/4. Maksud dia kita boleh tulis balik soalan ni. So soalan ni dia dah jadi 3 ini punca soalan. Tetapi bila saya buat partial fraction, gantikan. A ni adalah 3/4. So 3/4 X tolak 2. 1. B ni adalah negatif 3/4. 3/4 X tambah 2. Okey, jadi kita nampak dua fraction tapi dia terpisah. Bila sampai di sini, boleh tak kita integrate? 1/x tolak 2 dapat berapa? 1/x tolak 2. Ln x tolak 2. Tolak 2 per 1 lah kan? Per 1. Asalnya per 1 lah. Satu lagi. 3/4. Integrate 1/x tambah 2. Dapat apa? Ln x tambah 2. Per 1. Kan? Ni tambah sini. Maknanya sebenarnya kita punya jawapan ni dah hampir nak capai ni. Tapi kalau boleh kita ringkaskan lagi. Ini sebenarnya saya boleh ringkaskan. Fakturkan ln. Kalau tolak, apa jadi pada ln ni? Darab ke bahagi kalau tolak? Bahagi. Maka itulah kita punya jawapan. Selesai. Kita nak integrate 3 per X kuasa 2 tambah 3. Tambah 3. Ini boleh tak kita integrate terus ni? Tak. Tak boleh kan?
Okay, jadi kita boleh gunakan kaedah partial fraction ni. Partial fraction maksud dia, okey, yang faktor yang kedua ni boleh faktor tak? Faktor yang kedua ni boleh faktor ke? Tak boleh. Tak boleh, maka kekalkanlah yang pertama A over X. Bila tak boleh faktor tapi dia degree 2. Bila degree 2, gabungkan dua constant. Ingat tak? Ingat ke ni? So ingat balik kalau tak boleh faktor, maka kekalkanlah. Tapi hati-hatilah sebab kalau degree 2 kena ada dua constant. Kalau degree 1, satu constant. Okay, kalau lupa tengok balik YouTube. Okey, kemudian hilangkan denominator. Okey, kemudian kita boleh darab silang lagi ni. AX kuasa 2 tambah 3 tambah BX tambah C darab X. Nah, sampai situ je lah. Kemudian ada 3 nilai. Okay. Jadi kalau ada 3 nilai, maksud dia kita perlukan 3 nilai X. Kalau kita ikut yang di bawah ni, yang pertama boleh ambil kosong. Okay. Ambillah yang mana senang. Kemudian yang kedua mungkin kita boleh ambil, kalau nak ikutkan sini tak ada nilai X. Ambillah, mungkin ambil yang mudah je. Ambil 1 boleh. Dan kita perlu satu lagi. Katakan nak ambil negatif 1. Boleh juga. Ambil yang mudah-mudah. Kalau saya ambil kosong, maka 3 sama dengan, ni dapat 3A. Ni kalau kosong dapat kosong. Habislah semua. Oh, baru nak semangat dah dapat A. A nilai dia 1. Okey. Kalau ganti 1, sebelah kiri kekal. Ini akan dapat 1 tambah 3, 4 lah. Kemudian kalau sini 1, maka B tambah C lah. Betul ke? B tambah C. Betul? Ni B tambah C darab 1. Okey, yang ini kita dah tahu dah A ni 1. Okay, maka kita boleh tukar. Kita boleh tukar B tambah C ni dia sama dengan 4. Bawa ke sana jadi negatif 1 lah. Kemudian ganti negatif 1. So ni 3 sama dengan, ni akan dapat 4A juga. 4A. Kemudian kalau negatif 1, maka kita akan dapat negatif 1. So hati-hati negatif 1 darab negatif 1. Ini positif lah. So kita akan dapat B. Dan negatif C. Maka daripada situ kita akan ada B tolak C sama dengan, yang ini sama juga dapat negatif 1. Boleh? Boleh, sir. Okey. Yang ini terpaksalah kita buat persoalan serentak sikit lah. Kalau nak buat persoalan serentak, tujuan kita nak cari B dan C kan. So mungkin saya akan ambil 1 tambah 2 lah. Mungkin dapat 2B sama dengan negatif 2. Maka B itu adalah negatif 1. Bila B negatif 1, maka pilihlah mana-mana persamaan. From equation 1, B negatif 1 tambah C sama dengan negatif 1. Maka C itu adalah kosong. Betul tak? C kosong. C kosong, yes. Boleh ke setakat ni? Dah nampak bintang 6 bulan dah. Okay, saya teruskan So soalan kita asalnya tadi adalah 3 per X darab X kuasa 2 tambah 3 dx.
Okay, so kita akan buat integration. Kita ambil bentuk tadi. A per X. A kita 1. So, kita ada 1 per X. Okay, kemudian BX. B negatif 1. So, negatif X. C ni kosong. So, negatif X per X kuasa 2 tambah 3. Kan? Betul. Okey, kemudian kalau kita nak integrate 1 per X, terus dapat ln X. Betul tak? Okey ke ni? Hello? Dah senyap ni? Okey, sir. Okey. Jangan tertidur pula ni. Okey, nak integrate ni mudah lah. Tapi nak integrate ni kena hati-hati sikit lah. Tak boleh integrate terus. Kadang-kadang soalan exam macam tu je. Okay, so yang ini ni kita tengok sikit berasingan. X per X kuasa 2 tambah 3. Ini nak integrate memang tak boleh. So, kemungkinan guna substitution method. Barulah nampak bintang dan bulan. So, du sama dengan 2x dx. Ingat tak substitution method? Maka kita akan jadi 1 per u. Boleh ke ni? Yang tinggal x dx jadi du per 2. Du per 2. Okey tak ni? So yang ni dapat Okey, 1. sir. Okey ya. Saya risau ni kamu ni. Okey. Maka jawapan dia 1 per 2. U ni patah balik. U ni adalah X kuasa 2 tambah 3. Okey. Yang saya buat ni maksud dia, kita dah ada ni. Okey, saya salin balik soalan ni. So integration of 3 over X squared plus 3 dx. Kita integrate 1 over X dapat ln. Okay, settle. Integrate yang ni, kamu ambil jawapan tadi. Yang kamu buat perasingan ni. 1 per 2 ln X kuasa 2 tambah 3 tambah C. Maka itulah jawapan dia. Okay, so kadang-kadang memanglah kita tengah buat partial fraction. Tetapi masa kita dah siap, kemungkinan akan jumpa macam ni. Kita asalnya kita buat kaedah partial fraction. Tapi nak integrate yang ni, dia tak boleh integrate terus. Terpaksa kita kaitkan pula dengan substitution method. So dalam exam kemungkinan macam tu lah. Maksudnya kalau soalan kita by using the integration by part, find the integration of apa? Tak semestinya sepanjang kita nak buat tu, kita hanya gunakan partial fraction. Kemungkinan gabung dengan kaedah lain. Contoh macam tadi ni, ini contoh substitution method. So kena berhati-hatilah. Nanti bila kita dah belajar ni, saya akan buat ringkasan bagaimana kita tengok soalan tu, kita tahu ini mesti guna kaedah substitution. Ini mesti guna integration by part. Ini mesti guna partial fraction. Nanti kita akan buat ringkasan lah.